track, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills. Buli bukanlah suatu perkara yang baru dalam kalangan remaja. Malah, kebanyakan daripada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar asrama, menganggap buli itu adalah harus dan juga menjadi suatu budaya buat mereka. Ada dua jenis buli yang harus kita ketahui, iaitu buli secara fizikal dan juga buli secara mental. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia, Muhammad Fuad Zarkashi, terdapat penurunan 9.42% kes buli pada 2011, di mana 2,617 kes dilaporkan berbanding 2,889 pada tahun 2009 dan 3,107 pada 2008. Kebanyakan kes gangguan ini melibatkan mereka yang berumur antara 7 hingga 18 tahun. Buli. Ya. Aku memang selalu dibuli. Sebab aku lemah. Mereka panggil aku macam-macam. Ni tengok kita ada budak bodoh kat sini. Bodoh, kau buat apa ni? Kerja sekolah? Ya, janganlah buat kerja sekolah. Dapat las juga kan? Itulah kau dapat las, macam kesian dalam miskin. Kita buang. Aku nak kau buang juga. Lepas tu, ini pun kita buang tau. Oh, sorry, buang dah. Sorry dah. Tak payahlah lagi dia. Okay, kau boleh pergi. Pergi lah mana-mana. Bye. Lah budak bodoh ni ladu. Kau ni benda lah. Tengok asal skema sangat dengan baju. Tak baju ni beg ni. Benda lah beg semua ni. Semak je lah. Sakit. Kata-kata kamu itu umpama paku yang dipakukan kepada kayu yang melekat pada hati aku. Kesannya kekal. Kini, esok dan selamanya. Katakan tidak pada buli. Masalah sosial remaja semakin meningkat dan amat membimbangkan, khususnya tabiat merokok dalam kalangan remaja sekolah. Kesalahan disiplin ini tidak asing lagi dalam masyarakat kini. Kementerian Kesihatan Malaysia menganggarkan bahawa antara 50 hingga 60 remaja sekolah yang terlibat dalam tabiat merokok setiap hari. Sebahagian besar daripada bilangan mereka akan menjadi perokok tegar dan berlarutan sehingga dewasa. Hal ini demikian kerana ia dianggap aktiviti yang biasa bagi remaja yang mula menginjak dewasa dan mengenal dunia. Selain itu, untuk memastikan individu tersebut dianggap sebagai rakan sekumpulan. Pada lingkungan usia remaja sekolah menengah, keinginan untuk mencuba sesuatu yang baru adalah tinggi. Hal ini kerana belia dan remaja pada peringkat usia 13 hingga 17 tahun adalah peringkat di mana mereka mula berhadapan dengan krisis serta konflik dalam semasa mencari identiti diri yang ingin ditonjolkan. Sebagai masyarakat yang prihatin dan menginginkan kesejahteraan negara, kita seharusnya memandang serius terhadap masalah rokok yang semakin meluas dalam kalangan pelajar sekolah. Ibu bapa, pihak sekolah, masyarakat dan juga pihak yang terlibat hendaklah sama-sama bersatu padu dalam mengatasi masalah ini dengan mengambil langkah-langkah yang efisien untuk mengatasinya. Sejak ketiadaanmu, aku sudah mulai sedar akan kesilapan aku sendiri. Maafkan aku, kawanku. Bye, Nat.
Engkau mencuba segala-galanya tanpa batasnya. Aku okey je, tapi saya pada tak apa. Sihat je. Lah, bye. Bertahun-tahun lamanya aku masih berdiamkan diri. Kenapa ni, Dek? Entahlah, Kak. Saya rasa bersalah sangat dengan kawan saya. Apa yang dia buat? Dulu, masa umur kita 17 tahun, saya nampak dia merokok dengan kawan-kawan dia. Hah? Seriously? Merokok? Ya Allah! Tahu tak? Rokok ada bahan yang tak elok dalam tu, yang menyebabkan bara berparu dan serangan jantung. Ya ke? Ya, dan infeknya akan cepat. Tahu tak? Saya takutlah apalah yang jadi dekat kawan saya nanti. Sekarang kamu tahu tak kawan kamu kat sekarang ni sekarang? Saya tak tahu. Kini aku sudah mulai sedar akan bahayanya merokok. Maafkan aku, kawanku. Aku sudah terlambat. Wajah tuamu itu membuktikan segala-galanya. Betapa pantasnya kau meninggalkan aku. Kes pengedaran dan penagihan dadah dalam kalangan remaja di negara ketika ini amat membimbangkan apabila seramai 76 remaja ditahan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN. Dalam operasi itu, mereka berjaya menahan 76 remaja dengan 8 daripada mereka masih bersekolah dengan 2 daripadanya baru berusia 13 tahun, malah ada antaranya yang sudah menjadi tukan. Kesemua remaja berusia antara 13 hingga 18 tahun itu antara 5,200 pengedar dan penagih yang ditahan dalam serbuan di 367 sarang penagihan dadah di seluruh negara. Penyalahgunaan dadah bukan perkara baru di dunia ini. Masalah ini telah berlaku sejak ratusan tahun lalu. Sebenarnya, dadah yang menjadi ubat penahan sakit tidak berbahaya jika tidak disalahgunakan. Masalah timbul apabila manusia menyalahgunakannya untuk kepuasan dan keseronokan diri mereka. Antara dadah yang sering disalahgunakan ialah heroin, marijuana, morfin, ganja dan syabu. Banyak negara menjadikan dadah sebagai musuh utama negara. Hal ini disebabkan penyalahgunaan dadah mengakibatkan pelbagai masalah kepada masyarakat dan negara. Seorang penagih dadah yang hidup dalam ketagihan boleh mengakibatkan masalah jenayah seperti mencuri atau merompak semata-mata untuk mendapatkan wang untuk membeli dadah. Malah, ada penagih yang mendapat komplikasi serius seperti menghidap HIV atau mengalami penyakit mental. Aku ada hal, aku balik dulu. Weh, apa jap? Hal apa? Sedap ni weh. Buat lagi. Mana ada dah? Beli lah. Aku mana ada duit? Aduh, potong lah. Jom lah. Jom. Awal ayah balik hari ni. Farhan, ayah ada emergency meeting ni. Ayah kena off session 3 hari. So ayah nak cepat ni packing baju Alah barang kau. Lawa motor. Jom pusing-pusing. Dadah perusak masa hadapan. Jauhi dadah. Lumba jalanan dan mak rempit adalah dua perkataan yang sangat sinonim. Mak rempit ialah panggilan kepada penunggang motosikal yang memandu laju, menunggang secara haram di jalan raya, mengganggu ketenteraman awam di jalan raya dan rusuhan. Perkataan rempit sebenarnya berasal daripada perkataan ramp it yang menggambarkan pelumba memerah minyak ke jalan raya atau litar. Ia antara aktiviti riadah bila masa kini yang akhirnya membawa kepada gejala dan masalah sosial.
Kebelakangan ini, mak rempit di kalangan remaja dikaitkan dengan pelbagai jenayah lain seperti ragut, pergaduhan, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dan yang terbaru, pembunuhan. Bagi membendung gejala ini, pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Jabatan Pengangkutan Jalan Raya (JPJ) telah bekerjasama dengan menjalankan operasi-operasi penangkapan kalangan remaja di Malaysia di jalan raya, khususnya pelumba haram. Bagi menjelaskan fenomena gejala sosial seperti ini, pelbagai huraian tentang perilaku non-konformis golongan remaja Malaysia telah dikemukakan oleh pakar-pakar. Antaranya ialah faktor psikologikal seperti kekecewaan hidup dan keterlepasan kawalan kuasa serta faktor sosial seperti keadaan keluarga, kawasan perumahan, pengaruh media massa dan pengaruh rakan sebaya. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santung berkata, mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Muhammad Haris Zikri Yusnizar, 17 tahun, Ahmad Haikal Naif Ahmad Nazrul, 19 tahun, Muhammad Syazwan Hakim Muhammad Abdul Sani, 22 tahun dan Muhammad Izril Muhammad Roszadi, 25 tahun. Beliau berkata mangsa yang cedera parah pula ialah Muhammad Haziq Haris, 34 tahun, Muhammad Rahimi Syukur, 19 tahun dan Muhammad Syazwan Hafiz Muhammad Abdul Sani, 22 tahun. Menurutnya, siasatan awal mendapati kejadian tersebut berlaku pada kira-kira 4 pagi di kawasan lebuh raya berkenaan menghala ke pusat bandar Georgetown melibatkan beberapa motosikal disyaki terlibat dalam kegiatan lumba haram. ACP Sofian berkata siasatan juga mendapati kemalangan itu berlaku selepas beberapa penunggang motosikal terbabit dipercayai hilang kawalan dan merempuh antara satu sama lain. Beliau berkata 2 buah kereta turut dirempuh dari arah belakang oleh kumpulan itu.